Sebab ada gambar sikit lah. Gambar tu pun agak boring. Saya punya brand tu Michelin. Oh my god, saya nak buang you dengan mantan ni. Kadang-kadang saya pun kena panggil Amon. Walaupun nama saya Jamalia binti Jamaluddin. Nanti Melekat tak bahagian ni. saya wakil rakyat lelaki. Saya dah menyesal. Hi everyone, nama saya Jamalia Jamaluddin, ahli Dewan Negeri Bandar Utama merangkap naib ketua Depsi Selangor. Oh hai, saya Siuki, Wong Siuki. Saya Adun Balakong, merangkap ketua Depsi Selangor. Jadi kami seharusnya melakukan sesi kenal diri antara satu sama lain kerana Sudah kenal lama. sebab itu agak sukar kerana hari ini kita bukannya saya interview Suki ataupun Suki interview saya, adalah kita jalankan temuan antara satu sama lain. Ini macam obvious saja. Tapi hari ni kita relax sikit lah sebab saya rasa selalu interview kita buat pun sangat serius. Topik hari ni tentang wanita memimpin. Okay. So kita cuba tak seriuskan topik ni. Kita Okay. cuba memudahkan topik ni, wanita memimpin. So saya rasa kita ni boleh digelar sebagai pemimpin juga. Boleh. Sebab kita merupakan ahli Dewan Negeri dan juga tadi ada katakan juga sebagai EXCO ataupun AJK dalam Depsi Selangor. Saya rasa kita boleh tanya antara satu sama lain sebab sekarang nak kenalkan diri. So mungkin saya tanya dulu. Alright, boleh. Come. Ada hobi tak? Hobi ya? Ada, tapi hobi saya agak Agak mencabar. agak boring. Boring. Sebenarnya saya suka, bukan suka membaca buku. Actually saya suka belajar. Dulu saya tak perasan, tapi lepas saya pergi. Macam mana dulu boleh tak perasan, sekarang tiba-tiba perasan? Sebab masa saya further study untuk master, dan masa saya belajar benda yang baru, memang saya rasa macam sangat gembira. Kalau nak katakan remaja sikit lah, hobi yang remaja sikit, saya suka dengar lagu. Dan tesis master saya pun berkenaan dengan lagu. Yes. Oh ya. Yeah. Dia pernah bagi saya Buku. sebuah buku yang saya pun tak tahu nak baca. Sorry. Sebab ada gambar sikit lah. Boleh tengok gambar. Gambar tu pun agak boring. So, buku tu dia bagi sebab atas tekanan, saya rasa dia bagi kat semua orang tapi dia tak pernah nak bagi buku tu kat saya. So akhirnya dia mengambil keputusan untuk berikan pada saya, tapi Ada front page dia saya yang okey design. Saya boleh letakkan sebagai salah satu simpanan sebab saya pun sebenarnya saya suka simpan buku yang ada tanda tangan. Okay. Alright. So saya rasa especially kalau ada message specifically for me. Saya ada tulis kan? Tak ada kot. Ada ke? Nanti Ada saya ke? check. Ni Saya kena fikir lama. macam suka belajar tapi bukan really belajar macam Suki lah. Saya rasa saya suka belajar something yang baru, tak semestinya baca buku. So for example, kalau macam pergi kat negara lain untuk pergi kat museum mereka, itu juga satu. Hebat. Kalau Saya jarang pergi museum. Tapi dia terpulang museum tu menarik ataupun tak lah. Yes. Tapi ada contohnya setahun ke 2 tahun lepas bila saya pergi Taiwan, saya rasa museum mereka amat menarik. Sebab dalam museum mereka biasanya memang decoration dia, patung dia semua tu nampak sangat baru dan ada yang sangat mengagumkan lah. Dia ada Saya rasa creativity. kadang-kadang dia yang museum dia akan menunjukkan sikap ataupun pandangan kerajaan terhadap sejarah sendiri. Saya sebenarnya memang minat museum. Tapi di Malaysia ni agak sukar untuk saya kerap melawati museum sebab this is honest. Saya rasa ada beberapa tahun tu saya pernah pergi beberapa kali, tapi dalam tempoh 5-6 tahun museum dia, dalam dia punya konteks dia sama je. Yes. So kalau you pergi terlalu kerap, you akan dapat hafal. Yep. Okay, kita balik pada topik. Hari ni topik kita adalah wanita memimpin sempena International Women's Day.
So saya nak tanya pada Suki lah, pada pandangan anda apa makna wanita memimpin? Sebenarnya dia choose to challenge. Slogan kali ni lah choose to challenge. Tapi saya pilih wanita memimpin sebab saya rasa wanita layak untuk memilih menjadikan diri dia pemimpin. Ataupun menyertai aktiviti komuniti, mengambil keputusan dalam komuniti. Jadi pada Suki pula. Saya rasa sebenarnya wanita ni sebelum ni pun saya rasa wanita sepatutnya menjadi pemimpin. Mungkin bukan pemimpin masyarakat, tapi kebarangkalian yang besar tu sebenarnya pemimpin kat rumah. Tak tahu tak saudari Alia pernah dengar satu ayat ataupun a phrase lah, as long as your wife is happy then your family is happy. Ya. Jadi saya rasa memang yang pimpinan tu bukan sahaja pergi luar cari duit, cari rezeki, tapi untuk memimpin sekeluarga. Macam mana keluarga ni berfungsi, macam mana dia siapa yang bertanggungjawab apa. Ini pun satu pimpinan. Jadi saya rasa memang wanita adalah pemimpin yang by naturally. Tapi dia mungkin mungkin tradisi ataupun struktur kita di dalam negara ni mungkin dia tak menggalakkan lebih banyak wanita untuk keluar lagi untuk memegang peranan ataupun watak memimpin. It's not really female leaders friendly. Kalau nak cakap macam tu lah. Saya rasa rakyat boleh lihat lah, ada beberapa parti termasuk parti DAP, termasuk parti DAP dan juga parti-parti lain yang berpandangan lebih jauh, mereka akan menggalakkan lebih banyak wanita untuk menyertai parti dan memegang memegang jawatan peranan dalam parti ataupun sebagai wakil rakyat dan sebagainya. Kerana sebenarnya kita perlukan wanita untuk terlibat sama dalam Sebab itu hari ini kita ada satu sesi seperti ini kerana kita mahu menunjukkan bahawa sebenarnya terdapat juga wakil-wakil rakyat muda, wanita yang telah keluar untuk berkhidmat dalam masyarakat dan sebagainya. Mungkin of course kalau nak compare dengan wakil rakyat yang berusia, kita masih dalam peratusan yang agak kecil lah. Tapi at least kalau kita melihat berbanding dengan 10-20 tahun lepas, kita mempunyai satu pergerakan ke hadapan. Artinya kita sebenarnya lebih baik berbanding dengan dahulu. So mungkin ramai di luar sana juga, kalau dia berminat, dia pun akan tertanya-tanya juga apa yang menyebabkan kita menjadi wakil rakyat, apa yang menyebabkan kita menjadi ahli Dewan Negeri. Jadi saya nak tanya pada Suki, pada pandangan Suki, apakah sifat seorang pemimpin ataupun wakil rakyat yang perlu ada? Saya rasa seorang pemimpin ataupun wakil rakyat, dia mesti, bagi saya lah, yang penting berdisiplin. Saya rasa terutamanya anak-anak muda lah, ramai yang tak berdisiplin. Disiplin maksud dia, kita kena letak kepentingan negara, kepentingan masyarakat di depan semua benda. You punya hobi lah, you punya keluarga lah, you punya anak lah. Yang kepentingan masyarakat, kepentingan negara sentiasa lebih utama lagi daripada yang ni. Dan disiplin tu bukan saja untuk mengawalkan diri sendiri, tapi juga untuk ikut tu arahan ataupun ideologi parti. Suki cakap macam ni saya suka. Sebab saya pun rasa disiplin itu merupakan perkara yang pertama. Yes. Tanpa disiplin sebenarnya sekiranya anda bijak macam mana pun, sekiranya anda mempunyai konon yang pendidikan yang tinggi dan sebagainya, tapi sekiranya fokus anda bukan terhadap masyarakat ataupun negara, tetapi fokus kepada perkara-perkara lain, termasuk diri sendiri, jadi benda itu sebenarnya tidak boleh membantu menggerakkan negara ke arah hadapan. Sebab tiap-tiap kali apabila mengambil keputusan penting, kita letak diri kita terlebih dahulu. Sepatutnya sebagai wakil rakyat ataupun pemimpin negara itu berartinya kita harus meletakkan negara di depan sebagai tempat pertama. Tapi sebab Suki dah cakap, so saya tak boleh cakap benda yang sama. So second saya rasa
sifat merendah diri dan ingin belajar. Yep. Saya rasa perkara itu sangat penting kerana walaupun kita mungkin hanya berpengalaman beberapa tahun sahaja, saya juga dapat merasakan ada wakil rakyat yang terlalu meninggi diri. Ada, memang ada. Yang tidak boleh menerima pendapat. Betul. Untuk saya mungkin sebab kita masih muda, so bab-bab menerima pendapat ni masih mudah dibuat ataupun mudah dilakukan. Jadi saya rasa walaupun kita ni wakil rakyat daripada berbagai jenis latar belakang, saya sebenarnya dulu saya belajar bisnes, international business, dan Suki pula mungkin daripada latar belakang yang berbeza. Saya Chinese study. Chinese study. Linguistik lah. Kita semua mempunyai kepakaran masing-masing. Jadi bila kita menjadikan diri kita sebagai wakil rakyat itu, ataupun bila kita dipilih sebagai wakil rakyat, kita tidak boleh expect yang pengetahuan kita yang lepas itu boleh merangkumi segala-galanya. Betul. Sebab sebagai wakil rakyat bukan sahaja perlu mempunyai pengetahuan tentang perundangan ataupun teknikal, contohnya sebab town planning dan sebagainya, dan juga keputusan sosial, banyak jenis keputusan yang perlu dibuat. Betul. Jadi kita seharusnya apa sahaja isu yang berlaku, kita harus menghadapinya dengan sifat rendah diri. Artinya kita tidak bersangka yang kita lebih bijak daripada semua orang. Mungkin kadang-kadang orang-orang yang ataupun penduduk komuniti mungkin dalam setengah perkara mereka lebih bijak. Termasuk kadang-kadang bila bekerjasama dengan pegawai kerajaan, ahli majlis dan sebagainya. Jadi kita perlu mempunyai sifat rendah diri dan mahu belajar dan sanggup mengakui kesilapan sekiranya kita telah melakukan kesilapan. Saya rasa perkara itu juga sangat penting sebagai wakil rakyat. Betul. So ada yang tanya, bagaimana kita menjaga kesihatan sebagai wakil rakyat? Kesihatan tu apa? Soalan serius ni. Macam mana, sebab wakil rakyat biasanya ada orang yang nampak jadi je wakil rakyat, jadi je mereka cakap YB, semakin jadi YB semakin sihat. Sihat artinya badan semakin sihat, bergembang. Bergembang tu tak sihat ni. Saya rasa memang susah lah. Kita sopan lah kita cakap semakin sihat. Okay, saya rasa memang agak sukar lah untuk kita jaga, so-called jaga kesihatan. Tapi bagi saya lah, sebagai seorang wakil rakyat yang bertanggungjawab, it's very important for us to take care of our health. Dan pemimpin sepatutnya perlu menunjukkan satu contoh yang baik kepada rakyat. Takkanlah you minta rakyat yang jaga badan dan lepas tu you sendiri pula yang banyak sakit. So, tapi bukan saya cakap Suki dia cakap macam tu sebab baru lose weight. So dia rasa sangat bersemangat tapi saya rasa ada juga betul lah. banyak wakil rakyat yang walaupun tak begitu sihat tapi mereka masih sangat bertanggungjawab dan sangat baiklah. Memang ada. Tapi kalau boleh kita cuba menunjukkan satu image yang sihat dan juga baik kepada orang. Jadi cara saya menjaga kesihatan. Sebelum ni saya langsung tak buat sukan tau. I tak bersenam. Actually I hate sports very much. Itu pasal dulu. Masa saya sangat kecil. This one, yang ni cerita yang agak lama, nak dengar dah? Jangan panjang sangat lah. Nanti sangat panjang ni. Kita ni saja. Sebab saya tak suka sukan, ada sebab dia. Sebab dia dulu masa saya tak darjah 1 kan sekolah ada hari sukan. Jadi cikgu akan pilih lah siapa yang melari dengan cepat, dia akan jadi wakil. Pada masa tu saya jadi wakil. So saya happy sangat lah, sangat gembira. Sentiasa pergi berlatih. Dan ada satu hari cikgu bagi tahu saya, Suki jadi reserve tau. Masa tu saya tak tahu apa itu reserve. Dan saya rasa macam, cikgu tak cakap dengan orang lain. Dia cakap dengan saya saja. Saya rasa macam leader lah. Mestilah reserve ni sama dengan leader. So, ingat saya leader oleh pasukan saya. Lepas tu masa hari sukan, masa saya sampai, sangat bersemangat. Ibu bapa saya pun datang. Lepas tu cikgu bagi tahu saya,
Suki kalau teammate Suki tak datang, Suki boleh boleh bagilah, boleh bertanding. Tapi kalau kawan-kawan semua sampai, Suki tak boleh lah. So tu baru saya tahu reserve tu maksud dia saya jadi simpanan. Yes, simpanan. So and semua kawan saya datang. Saya sangat kecewa lah. Nangis-nangis saya. Lepas tu saya cakap, lepas ni saya tak nak lah lari dengan cepat. Baik jangan pilih saya. So tari darjah 2 sampailah mungkin tingkatan 1-2. Saya lari dengan sangat-sangat lambat. Dengan purposely lah. So yes, saya cuba lari selambat yang saya boleh. So masa saya sampailah, masa saya rasa macam okay, saya sepatutnya cuba balik bersukan. Dah tak boleh dah. Larian saya macam slow motion. So sekarang bersukan balik lah. Sekarang bersukan balik sebab memang perlu jaga kesihatan. Dan cara yang paling jimat duit dan paling senang adalah berlari. Berlari dengan slow sikit lah. Janganlah lari maraton ke apa ke, tak boleh lah. Saya pun setuju lah. Saya rasa saya sebenarnya pun sangat benci exercise ataupun buat senaman. Saya rasa benda ni diketahui oleh orang ramai. Semasa saya menjadi calon, masa tu berat badan saya agak berat juga. Saya tak nak cakap berapa kg lah. Tapi agak berat lah berbanding dengan sekarang. Okay, saya boleh cakap 2 kali ganda daripada sekarang. Ada 2 kali ganda lah. Tu tahu tak yang tayar punya brand tu Michelin. Oh my god, saya nak buang you dengan mantan ni. Ada sikit nampak macam hamster lah masa tu. Cara yang sopan. Okay. Jadi wakil rakyat, you kenalah fikir perkataan yang lagi sopan. That's my problem. Okay, I control. So lepas tu sebenarnya, lepas tu bila saya telah menjadi wakil rakyat, selepas daripada calon ke wakil rakyat, sebenarnya saya bertambah sedikit lagi. Lagi tambah. Lagi sebab apa? Wakil rakyat ni, kalau orang ramai nak tahu, biasanya weekend especially banyak gila program dengan event. Jamuan dan sebagainya. Mungkin satu hari kalau paling banyak boleh sampai ke 8 event dan program. Walaupun kadang-kadang mungkin tak begitu banyak, itu pun dalam 3-4. Dan semua tempat kena makan. Semua tempat kena makan. Tak makan tak bagi muka. Banyak muka nak bagi ni. Saya rasa itu budaya kat Malaysia kot, bila tak sopan. Kalau kita menghadiri majlis tuan rumah tapi kita tak makan. Yes. So setiap hari perlu makan banyak kali, especially beberapa kadang-kala beberapa program ataupun tempat tertentu di mana tuan rumah dia ataupun penganjur majlis tu dia memang rapat dengan kita. Jadi dia akan datang sediakan sendiri makanan tu. Kadang-kala nasi lemak, masak rendang semuanya. Terutamanya bila dia cakap, saya masak sendiri. Saya masak sendiri. Saya bawa dari Negeri Sembilan dan sebagainya. So sebagai tanda hormat, saya rasa kita perlu makan. Dan kadang-kala memang enak. So memang sangat suka untuk kontrol makanan dan sebagainya. Saya actually turunkan berat badan ketika permulanya PKP. So bila PKP bermula, tak ada jamuan, tak ada makanan, buat program je. Tiap-tiap hari program yang dijalankan pun berikan mask, berikan bantuan makanan dan sebagainya. So aktiviti yang dijalankan tu kebanyakannya berjalan kaki dan sebagainya. Dan saya pun mula kontrol makanan sebab kadang-kala terlalu penat, tak terasa nak makan. Rasa betul. Nak tidur je. Ya, betul. So bila benda tu telah menurunkan berat badan, saya lagi macam bersemangat lah. Since dah turun berat badan, dan teruskan. So lepas tu saya buat macam-macam, intermittent fasting lah, count calories. Orang rasa Alia ni dia nak nampak cantik ke apa. Actually okay lah, nampak cantik itu satu kelebihan, tapi itu bukan perkara yang pertama untuk kita sebagai wakil rakyat. Seperti yang Suki katakan tadi lah, benda yang paling pertama adalah kita perlu tunjukkan yang kita mempunyai image yang sihat.
Itu sangat-sangat penting untuk bawa tim pasukan kita yang rasakan bila buat kerja pun rasa bersemangat tinggi. Sebab pemimpin ataupun ketua tim dia pun seorang yang aktif dan sebagainya. Saya rasa benda itu sebenarnya yang lebih penting. Dan masa saya turunkan berat badan, pasukan saya pun ikut saya turunkan berat badan sekali. Wow. So kebanyakan pegawai ataupun staff daripada pusat khidmat dulu dengan sekarang agak lain, berbeza. So untuk saya, kita semua ada cara untuk jaga kesihatan masing-masing. So setiap orang berbeza. Macam contohnya saya tak suka bersenam. Saya memang sangat tak suka. Saya tak macam Suki paksa diri untuk bersenam. Saya cuba tak. So actually just two things. Kalau tak bersenam, kena cut makanan. Jadi saya cut makanan, tak makan benda goreng, which is my favourite. Still my favourite. Tapi saya cut. Tak makan benda manis, still okay lah. Saya tak suka makan manis sangat. And then kurangkan makanan. So that's how I take care of my health. Jadi apakah cabaran dan perbezaan antara wakil rakyat lelaki dan perempuan? Okay, bagi pandangan saya lah, terutamanya macam Dun saya, Palakong, ramai yang kata sampai sekarang pun masih ada orang yang kata Dun ini hanya boleh diuruskan ataupun hanya boleh diwakili oleh seorang wakil rakyat lelaki. Sebab pertama dia di Dun Balakong kebanyakan tempat adalah kawasan perindustrian dan typically lah orang rasa lelaki lebih faham tentang industrial dan ramai tauke-tauke di sini memang minum. Cara mereka bersosial adalah minum lah. So Suki pun perlu minum? No, I didn't. Sebab saya rasa yang ni bukan cara, hanya satu cara sahaja. Dan bagi saya, kalau saya mabuk ataupun kalau saya minum, ada kemungkinan yang sangat-sangat besar saya akan buat satu keputusan ataupun satu arahan yang salah. So saya memang tak. Tapi dalam 2 tahun ni lah saya rasa macam memang semua orang mula selesa dengan cara saya berunding dan juga mereka sudah biasa dengan cara kerja saya lah. So memang ada cabarannya dan lagi orang sentiasa berbanding saya dengan the late Eddie lah. Dan beliau memang adalah seorang pemimpin yang sangat rajin. Sentiasa mereka rasa macam, Suki ni perempuan mah memang loh. That's the thing that I try to overcome. Kadang-kadang saya memang tak saya memang cuba nak mengatasi ni. Perempuan mah memang loh, this is not a good thing lah bagi saya. Yalah, saya rasa 2 perkara. Satu perempuan, satu lagi umur. Yep. Alia ni mungkin dia masih muda lagi ke. Dia tak berapa faham. Yeah. Amoy. Amoy. Kadang-kadang saya pun kena panggil Amoy. Walaupun nama saya Jamalia binti Jamaluddin. Tapi sebab okay lah, my mom is Chinese. Dan saya setujulah. Saya rasa kadang-kadang juga bukannya ada cabaran yang terlalu obvious ataupun actual cabaran, tapi kadang-kadang macam ada sesetengah perkara memang masih dapat merasakan perbezaan antara wakil rakyat wanita dengan lelaki. Termasuk contohnya kadang-kadang ada aktiviti, mungkin orang merasakan ada ahli Dewan Negeri yang wanita tidak boleh masuk berbanding dengan lelaki. Kadang-kadang saya rasa agak ketinggalan, tapi saya takkan buat lah. Macam contohnya lepas satu meeting, dulu saya pernah nampak pengarah daripada majlis ataupun agensi kerajaan, dia akan bersembang dengan YB lelaki yang lain. Mereka akan bagi hisap rokok dan sebagainya. Benda-benda yang mungkin wanita takkan buat. So mungkin mereka kadang-kala lah ada relationship yang lebih ada hubungan yang lebih erat. Tapi saya rasa sebenarnya semua benda boleh ditambah baik melalui masa. Dan usaha. Walaupun kita memang wakil wanita dan juga wakil wanita yang muda, saya rasa
kita tidak seharusnya dikenali sebagai itu. Artinya saya bangga menjadi pemimpin muda, tapi kita tidak seharusnya the only things people can talk is dia muda. Dia sepatutnya ada melakukan sesuatu. Dia berkhidmat kepada masyarakat. Memang penduduk ataupun komuniti tempatan suka kat dia kerana khidmat masyarakatnya, kerana dia boleh bekerja sama dengan Persatuan Penduduk dengan baik, dia boleh bekerja sama dengan mungkin MPKK dengan baik dan sebagainya. Jadi pada saya, cabaran wakil rakyat wanita itu mungkin cuma hanya permulaan. Di mana mereka tidak mengenali kita. Kadang-kadang dia ada satu sekatan kepada kita. Macam kalau wanita, mereka akan pengundi ataupun orang ramai, mereka ada lebih banyak Keyakinan. expectation. Not keyakinan. Expectation terutamanya dengan outlook kita. Jadi dia akan nampak, YB cantik, macam tu, something like that. Dia expectation dia. Maksud dia akan lebih, kalau seorang wakil rakyat lelaki, dia pakai macam biasa pun boleh. Macam biasa pun boleh, ataupun it's okay to be not handsome. Tapi kalau wanita, mereka akan ada expectation yang lebih tinggi sikit. Dia rasa you harus. Artinya anda harus berpakaian lebih kemas, lebih menarik dan betul juga. Saya tak pernah pakai seluar pendek. Sebab saya tak nak orang cakap apa-apa. Walaupun saya rasa macam seluar pendek, so what? Tapi saya tak pernah pakai. Sebab saya tak nak orang cakap banyak-banyak. So, tapi kalau seorang wakil rakyat lelaki, rasa saya dia nak pakai short pants, dia pakai je. Something like that. So, dan sekatan ini, dia kadang-kadang dia akan bawa kebaikan, kadang-kadang dia akan membawa keburukan. Kalau kita memang good looking, dia akan rasa you good looking sahaja. Maksud dia, apa usaha yang you buat. Mungkin tak ada wakil rakyat lelaki yang handsome. So you rasa ada tekanan. Jangan macam tu, nanti melekat tak bahagian nanti wakil rakyat lelaki. Saya dah menyesal. Ada. Tahu tak berapa wakil rakyat lelaki macam dah offend. Okay. Ada. For example? Okay, kita cut sini. Ni nak bagi aku faham tak? YB, Yang Amat Berhormat Aminuddin. Sangat-sangat. Ambil kesempatan ni. Okay. Ambil kesempatan untuk ada model. YB Dr. Ong Kian Ming. Okay YB Dr. Tony Pua. Okay. Kalau wanita, it's very important for us to look good, but it's also it will but if you look too good, nanti orang cakap ni cantik je, tak guna. Yes, pasu bunga. Wakil rakyat ni pasu bunga je, dia tak guna. Selain daripada pandai nak berdandan, apa lagi dia pandai? Yes. Jadi yang ini memang rasa saya satu cabaran lah. Dan macam mana kita mengatasi cabaran ni. So we should look good or we should not look good? Artinya sebenarnya wakil rakyat wanita perlu lebih bijak. Yes. Image kita perlu dijaga daripada berbagai segi. Tak boleh cuma nak jaga image saja, kerja kena buat. Kalau tak, dia akan jadi satu bahan jenaka. Dan kadang-kadang yang kerja kena buat tu, kena buat double. Yes. Lagi berusaha. Yes. Kita ni macam ada satu kanta besar tau. Artinya, benda yang kita lakukan, walaupun sebenarnya kalau wakil rakyat lelaki yang buat pun benda perkara yang sama, tapi bila berbalik kepada wakil rakyat perempuan, mungkin yang ini image lah. Kalau macam berkhidmat, memang selepas tu orang mengenali kita, tak ada masalah. Tapi image secara public ataupun di mata orang awam, so sekiranya contohnya kita, macam saya cakapkan tadi lah, kalau menangis sikit orang cakap beremosi, mengada-ngada. Kalau macam menjerit tertinggi suara sikit, orang cakap emosional di sidang parlimen. Padahal bila kita tengok sidang parlimen tu, yang terlalu emosi tu bukan perempuan sebenarnya. Yang itu biasanya lelaki yang menjerit macam budak-budak. Biasanya bukan kaum wanita lah saya nak cakap. Tapi bila perempuan buat perkara tu di parlimen, akan dibesar-besarkan. Dia akan dibesar-besarkan. Betul, itu juga salah satu cabaran. Dan rasa saya kalau masa kita menjalankan perkhidmatan, juga ada cabaran yang agak banyak sebenarnya. Tapi saya sentiasa rasa masa kita menjalankan perkhidmatan,
ramai juga dari pengalaman yang memang orang lain bagi kita dan untuk memperbaikikan kita sendiri. Saya rasa dalam 2 tahun lebih yang saya jadi wakil rakyat ni, masa ni, ada juga terutamanya wanita lah, golongan wanita yang saya agak mengagumkan. Siapa yang anda paling kagumi? Sebenarnya saya rasalah ramai wanita akan cari wakil rakyat wanita untuk minta bantuan. Terutamanya ibu tunggal. Sebab kebanyakan ibu tunggal yang saya terima lah, kes yang saya terima tu, banyak yang ada keganasan rumah tangga ataupun ada yang sexual punya problem. So mereka akan lebih mudah untuk cakap dengan kita. Jadi saya pernah ada kes yang wanita yang datang untuk jumpa saya sebab dia sebenarnya dia lari dari rumah dengan anak dia di tempat lain ke dun saya. Jadi dia dapat cari satu rumah dan masa tu PKP, dia perlu saya tulis satu surat untuk dia senang untuk dia bawa anak dia keluar masa beli barang. Sebab masa PKP kan satu kereta hanya 2 orang. So dia ada 3 anak. Jadi dia kata, boleh tak saya minta satu surat saja? Saya tak nak benda yang lain. Saya perlu satu surat untuk saya sentiasa boleh bawa anak saya pergi keluar. So benda tu pun pernah terjadi pada saya sejak kebelakangan ni. Bukan terjadi lah. Yang ni saya nak highlight sikit sebab saya baru sahaja teringat di mana sebenarnya kes itu terjadi di bawah Selangor. Tapi dia di kawasan dun lain. Okay. Saya tak nak cakap dun mana lah. Tapi di kawasan dun lain yang berjalanan juga agak jauh. Mungkin lebih daripada 1 jam macam tu. Tapi mangsa wanita itu datang kepada dun saya untuk minta bantuan. Itu bantuan adalah untuk satu kes antara abusive relationship between the ex. So wanita itu dia telah macam sebelum ini dia memang mengalami penderaan seksual dan sebagainya daripada bekas teman lelaki. Selepas itu datang mencari saya untuk meminta bantuan sebab lepas itu teman lelaki datang mengugut pula dan sebagainya. So mereka akan rasa lebih selesa. Mungkin sebab dia tidak mengenali ahli Dewan Negeri di situ dan juga ahli Dewan Negeri di situ adalah lelaki. Saya rasa kadang-kala lebih banyak kes sampai kepada kita adalah kerana kita merupakan wakil rakyat wanita. Ya, betul. Sebab wanita biasanya dia tidak begitu selesa kalau membincangkan isu-isu personal yang secara terperinci lah kepada lelaki. Dan juga mungkin kerana yang pendera tu ataupun yang orang yang bersalah lah kata tu memang dia seorang lelaki. Jadi kalau saya sebagai seorang mangsa, saya lebih cenderung ke untuk berucap dengan wanita daripada lelaki. Kadang-kadang juga saya rasa kita sebagai wanita memang lebih senang kita berfikir secara macam wanita lah. So it's like I can understand your feeling. Tapi untuk lelaki mungkin tidak begitu faham. Ya. Saya setuju sebab banyak perkara walaupun kita ni semua manusia, tapi daripada segi fizikal, daripada segi budaya masyarakat dan sebagainya, kita membesar dalam situasi dan keadaan yang berbeza. Betul. Jadi banyak perkara, sebab itu juga seperti yang selalu dikatakan, kita perlukan lebih banyak wanita yang memimpin dalam masyarakat kerana 50% penduduk yang ada di Malaysia ini, mereka ni wanita, golongan wanita. Jadi bagaimana kita boleh membentuk sebuah polisi sekiranya tiada penglibatan pemimpin wanita dalam pembentukan polisi itu. Betul. Sebagai seorang pemimpin muda, kita seharusnya dapat melahirkan lebih banyak pimpinan anak muda di dalam negara. Bagi saya ingin buat lebih banyak rekrutmen untuk anak muda supaya mereka lebih ramai lagi anak muda terlibat diri mereka dalam politik. Saya risau akan ada pergaduhan kerana idea ataupun pendapat yang berbeza.
Saya risau tentang kelunturan semangat pasukan. Kerana semangat pasukan ataupun team spirit is something that's very important. Yowi In, kerana saudari Yowi In banyak mengajar saya, terutamanya dari segi memikirkan sesuatu luar daripada jangkaan, out of the box. Saudari Jamalia. Dah lah. Kak Wan. Sebab rasa saya Kak Wan dia bukan seorang pemimpin yang semula jadi. Dia dipaksa menjadi seorang pemimpin, tetapi dia cuba sedaya upaya untuk menjadi seorang pemimpin yang begitu bagus dan juga begitu sempurna. Tidak cukup. Sebab rasa saya satu keadaan untuk melahirkan wanita perlulah masa pemimpin wanita tersebut, apa tak kata, pemimpin yang ingin mengangkat lebih ramai wanita tersebut perlu berfikir wanita ini adalah seorang pemimpin. Tapi sekarang kabinet kita sekarang ni, saya rasa mereka hanya rasa wanita ni seorang sebagai suri rumah sahaja ataupun sebagai pasu bunga sahaja. Jadi saya rasa tak cukup. Saya rasa banyak lagi ruang yang boleh diperbaiki. Sehingga kini budaya masyarakat kita masih menyimpan banyak halangan-halangan yang tersirat. So sebagai contoh, banyak expectation yang membabitkan wanita, di mana selepas wanita ini telah berkahwin, biasanya kita akan korbankan wanita untuk mengambil tanggungjawab sebagai suri rumah dan sebagainya. Ini membuktikan masyarakat kita masih tidak cukup adil untuk membahagikan tugas dan peranan antara lelaki dan wanita. Juga tidak mencukupi, walaupun saya rasa memang ada penambahbaikan. Contohnya daripada segi parti seperti parti yang parti saya telah memberikan ruang kepada kita, namun banyak juga parti lain yang masih lebih gemar memilih pemimpin yang lebih berusia. Daripada segi kerajaan pula, walaupun kerajaan negeri Selangor kita mempunyai pusat wanita berdaya, iaitu 56 penyelia yang dilantik mewakili setiap DUN, tetapi seharusnya pemerkasaan ini dilakukan oleh kerajaan persekutuan, di mana Kementerian Pembangunan Wanita seharusnya menjalankan tanggungjawab ini, dan kita tidak dapat melihat apa-apa result yang bagus. Saya pun rasa tidak mencukupi dan ada ruang yang sangat besar untuk menambah baik. Ini adalah kerana bagi saya untuk lelaki mungkin lebih ramai akan rasa macam, oh, kalau saya pilih seorang lelaki sebagai employee saya, dia takkan ada, tak payah ada cuti hamil, takkan cuti ada cuti bersalin, lepas tu dia tak payah jaga anak. Tapi untuk wanita, ramai yang akan fikir, oh, terutamanya wanita yang berusia seperti 25 ke atas sampai 35 macam tu, mereka akan rasa, oh, you sudah kahwin tak? Ataupun you ada plan nak melahir anak ke tak? Semua ini sebenarnya ada satu diskriminasi terhadap wanita. Dan saya rasa yang ini memang ada satu gap yang sangat besar untuk kita menambah baik. Okey, rasa saya apa halangan yang paling menghalang wanita untuk menjadi seorang pemimpin adalah tanggungjawab wanita. Tanggungjawab kita sebagai seorang wanita, kita yang hanyalah kita boleh melahirkan anak, dan hanyalah kita boleh menjaga anak seperti menyusu. Bukan wanita sahaja yang perlu mengatasi, tetapi seluruh masyarakat perlu bantu dan bersatu padu untuk mengatasi cabaran ini. Tanpa sokongan daripada golongan lelaki, takkan kita boleh mengatasi cabaran ini. Saya rasa kita perlu mengubah budaya masyarakat kita, di mana budaya kita selalu meletakkan wanita pada tempat-tempat tertentu. Seperti yang dikatakan tadi, suri rumah, kerja di rumah. Walaupun ingin memiliki sebuah perniagaan pun, suami galakkan untuk
ada perniagaan online dan sebagainya. Dan sekiranya sesiapa yang perlu mengorbankan kerjaya, biasanya wanita dipilih dahulu. Perkara itu seharusnya berdasarkan siapa mempunyai sifat kepimpinan yang lebih tinggi, siapa yang mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk mencari pendapatan tambahan. Itu tidak sepatutnya bergantung kepada jantina. Jadi saya rasa budaya ini harus diubah. Saya rasa kita kena sentiasa ingat, tidak kira dalam waktu bagaimanapun, everything is possible. Jangan biarkan orang lain untuk menghancurkan impian kita ataupun kepercayaan kita. Kadang-kala mungkin pandangan ataupun komen itu lahir daripada orang yang sangat dekat dengan kita. Contohnya kawan karib ataupun ahli keluarga. Tapi kita seharusnya hanya menerima perkara yang positif. Sekiranya mereka tidak menyokong, kita tidak perlukan sokongan. Walaupun saya memang rasa sokongan penting, tapi yang paling penting kepercayaan terhadap diri sendiri. Bagi saya, kepada wanita-wanita yang ingin menjadi pemimpin, pesanan saya adalah anda perlu ada keberanian. Berani mengerja apa yang anda ingin mencapai. You need to have your own faith to chase what you want. Sebab kalau tiada keberanian tersebut, tak ada apa-apa langkah seterusnya dah. Kita seharusnya berani untuk membangkit. Kita seharusnya yakin diri kita adalah sama rata. Kerana sekiranya kita tidak yakin, kita tidak boleh terlibat dalam meyakinkan orang lain. Bagi saya harap Hari Wanita ni diada. Kerana apabila kita ada satu hari yang istimewa untuk sesuatu topik ataupun sekumpulan orang, kerana kita ingin orang memberi tumpuan kepada kuasa tersebut. Tapi kalau kita semua menikmati kuasa yang sama, maksud dia kuasa wanita sudah dapat ataupun wanita sudah tiada masalah untuk menjadi seorang pemimpin, maka tidak perlulah ada satu hari wanita. Sebab kita tak ada hari lelaki kan. Jadi saya memang harap lepas ni kita dengan satu jangka masa sangat-sangat pendek, kita bolehlah lepaskan diri daripada Hari Wanita dan wanita lah semua menikmati hak-hak mereka sendiri. Sementara Hari Wanita masih ada, walaupun kita mengharapkan yang tak ada. Saya rasa pada kali ini, tahun ini, tema ini cukup bagus, iaitu Choose to Challenge. Kenapa saya rasa tema ini bagus? Kerana sebenarnya ianya amat general. Amat general artinya kita seharusnya challenge everything. Bukan sahaja choose to challenge hak kita, juga kita seharusnya memilih untuk mencabar banyak perkara, termasuk seperti yang dikatakan kerjaya, termasuk melindungi diri sendiri, termasuk bangun melawan untuk hak sendiri, dan termasuk mencabar untuk mencari kepimpinan wanita di dalam negara ini. Dan itulah sebabnya saya memilih slogan ataupun tema ini, wanita memimpin, choose to challenge. Kerana pada ketika ini saya rasa dalam pelbagai jenis topik dan perbualan, mempunyai kepimpinan wanita di dalam negara kita, tanah air Malaysia, adalah sesuatu yang sangat penting. Sangat penting untuk kita supaya kita dapat membangunkan negara, membangunkan wanita, dan saya juga berharap satu hari nanti kita dapat berdiri di atas pentas yang sama rata tanpa perlu membangkitkan lagi Hari Wanita. Di sini saya ingin mengucapkan Selamat Hari Wanita. Terima kasih kepada Suki kerana bersama dengan saya pada kali ini. #Wanita Memimpin, Choose to Challenge.